Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam program Borak Dahsyat untuk edisi Selasa 29 Disember 2020, anjuran studio Jalan Kapal. Kali ini bersama saya Syahrul Hasan dan seperti biasa kita akan membincangkan mengenai topik-topik yang terkini dan semasa yang boleh kita angkat sebagai topik diskusi dalam memahami konteks politik tanah air hari ini. Dan insya-Allah seperti yang tertera di dalam skrin di hadapan, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu PH dan UMNO, ke mana Anwar Ibrahim. Jika kita melihat tajuk pada malam ini, saya kira rata-rata di kalangan kita telah maklum senario politik tanah air beberapa bulan kebelakangan ini, yang mana melibatkan PH dan juga UMNO. Di mana kalau kita lihat sikit kepada rentetan kronologi baru-baru ini, yang pertamanya kalau kita boleh lihat, sejurus Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan sidang media di Le Méridien Hotel pada September lepas. Presiden UMNO yang mana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula mengesahkan memang ramai ahli parlimen partinya kini bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau tidak dapat menghalangnya. Itu kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan mutakhir ini kalau kita melihat kepada senario politik yang terkini, yang mana kalau kita lihat pengerusi DAP Perak iaitu Nga Komeng memaklumkan bahawa parti DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat bersedia untuk bekerjasama dengan UMNO bagi membentuk kerajaan baharu di Perak. Jadi kalau kita melihat kepada rentetan peristiwa ini, kita ingin melihat sejauh mana ataupun bagaimana rentetan ini akan meneruskan langkah yang seterusnya, khususnya adakah bibit-bibit yang kita lihat dalam senario politik pada hari ini memberikan sedikit petanda bahawa PH dan UMNO mula berputik dari segi rasa untuk bekerjasama atau sekadar kerjasama seketika sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Jadi untuk itu, bagi kita mengupas topik kita pada malam ini, kita akan bersama dengan panelis yang sudi bersama kita pada malam ini. Yang mana panelis pertama tak lain tak bukan adalah yang sentiasa bersama dalam program Borak Dahsyat kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Sani yang merupakan ahli parlimen Kapal. Assalamualaikum Datuk. Sihat-sihat Datuk ini. InsyaAllah. Dan seterusnya, bila kita bercakap tentang PH dengan UMNO, tak sedap kalau hanya satu pihak saja. Jadi suka juga saya untuk memperkenalkan panelis kita, iaitu panelis jemputan pada malam ini, iaitu Datuk Seri Kamal Amir yang merupakan pengerusi tetap veteran UMNO Malaysia dan juga yang menariknya ialah bekas ketua pengarang kumpulan Karang Kraft. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Okey, jadi kalau kita melihat kepada senario yang kita telah bincangkan sebentar tadi, jadi saya ingin menanyakan soalan yang pertama. Yes. Jadi kalau kita melihat kepada bahasa badan kepada dua-dua panelis kita, nampaknya Datuk Seri nampaknya nak bercakap dahulu Jadi insya-Allah soalan yang saya ingin ajukan kepada Datuk Seri ialah bagaimana Datuk Seri melihat pola perubahan naratif baharu politik negara kita, dan bagaimana Datuk Seri melihat peluang kerjasama ini dapat dijalinkan. Adakah legit ataupun semata-mata nak test power? Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nak bagi salam pada pelai-pelai saya malam ni saya ada buat kuih ni, bolu berdal. Ini isi saya e-commerce. Menjawab pada pandangan daripada saudara Syahrul. Saya melihat bahawa pola-pola politik negara hari ini kita berada dalam keadaan yang cukup rigid. Dan negara sekarang ini, macam malam tadi saya punya live, saya menyatakan bahawa negara berada dalam keadaan yang kerosakan yang teramat parah. Jadi sesuatu perlu dilakukan, sama ada dari segi pimpinan politik maupun pihak akar umbi. Kerana saya melihat bahawa masalah negara ini perlu diperbaiki dengan segera.
Kalau tidak, nanti negara kita akan menjunam. Dengan keadaan ekonomi yang begitu menghudung kesan daripada COVID-19, ini bukan kerana COVID-19 di negara kita, tetapi ia juga menyerang dunia. Lepas itu saya nampak ekonomi kita tidak bermaya, ya Datuk. Datuk bercakap di parlimen hari itu apa semua. Jadi saya nak marah Datuk sebenarnya ni. Boleh tak saya nak marah Datuk tak? Saya mula-mula nak marah tu. Sebab pelayar saya duk tanya. Silakan. Sebab saya berkali-kali saya menyatakan bahawa parlimen adalah tempat tertinggi untuk Yang Berhormat Datuk Abdullah untuk menyuarakan pandangan rakyat. Saya sayang dengan Datuk ni sebagai Datuk. Saya lihat sebagai seorang pejuang rakyat. Tapi malangnya waktu kita rakyat mengharap-harapkan, tertunggu-tunggu suara-suara ahli parlimen. Sudahlah ahli parlimen saya pun mengecewakan saya. Berhubung dengan isu kumpulan wang simpan pekerja yang disuarakan, yang dilaungkan oleh mantan presiden saya, Datuk Seri Najib, dan presiden saya, Datuk Zahid Hamidi, serta dengan Sri Agung UMNO. Kita mahu kerajaan, bukan duit kerajaan pun, Datuk Seri. Ini duit EPF, rakyat nak duit dia. Kemudian begitu juga dengan sistem monetorium. Jadi itulah mungkin sebabnya UMNO mengambil tindakan menyokong bajet. Wabi dan Wabi pun menyokong juga bajet itu. Wabi jangan itu peringkat dasar. Ya, peringkat dasar. Kalau Wabi berjanji dengan saya, Wabi kata selepas itu masa ketiga nanti bahawa kita akan mengutarakan. Okeylah bajet dah diluluskan, tetapi waktu hari terakhir Datuk Senator Tengku Zafrul berada depan. Kenapa tak ada seorang pun ahli parlimen yang bertanya face to face? Ini saya nak tanya Wabi dulu sebelum ditanya dia. Saya nak tanya Wabi dulu. Perlu jawapan? Boleh, mesti Wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya yang Datuk Seri Kamal Amir bicara tadi itu sebenarnya dalam longgokan yang telah pun dibatasi oleh syarat-syarat atau prosedur dalam parlimen. Tetapi dalam peringkat jawatan kuasa, saya dah tegaskan bahawa Menteri Keuangan telah menipu. Yang mengatakan peringkat awal, dia kata 8 juta pencarum EPF melayak untuk mendapatkan keluaran wang sebanyak 10,000 setiap seorang maksimum. Dan dia juga mengatakan bahawa membelanjakan hampir 70 bilion. Tapi apa yang setelah dibuat peringkat penggolongan dasar itu, dia telah mencadangkannya baru. Jadi sebab itu kita dalam keadaan terpinga-pinga. Adakah benar apa yang diutarakan oleh Menteri Keuangan yang tidak bersekali dengan apa yang dimaksudkan oleh EPF? Tapi dalam peringkat jawatan kuasa, memang kita telah pun mengutarakan ketidakpuasan kita yang melibatkan kumpulan M40 tu. Jadi yang terlibat hanya sekitar 2 juta orang. Tetapi itu pun dengan syarat yang padat, yang ketat, yang tidak membolehkan diambil uang hak mereka yang mereka simpan. Dan mereka memerlukan. Begitu juga apabila EPF telah memberikan syarat yang dikenakan. Jadi kita nampak bahawa Menteri Keuangan telah berbohong. Daripada 8 juta kepada 2 juta. Itu yang maksud dalam penggolongan peringkat dasar itu sebenarnya. Menteri Keuangan telah menyeleweng termasuk moratorium. Yang dikatakan bahawa 6 bulan itu dia akan dibuat kajian semula. Tapi di peringkat bacaan kali ketiga, sebab itu kita tolak. Dan dia tidak menambah baikkan apa yang dibicarakan dalam penggolongan dalam peringkat dasar. Jadi di luar sana kena faham bahawa prosedur kita, atau cara parlimen kita, mula peringkat dasar itu merangkumi daripada peringkat yang dikatakan bahawa selungguk ataupun seketul dia panggil. Tetapi dalam terperincian jawatan kuasa tu, kalau kita perasan kita telah menolak beberapa kementerian yang begitu menyeleweng daripada cadangan atau penggolongan yang dibuat oleh pihak Menteri Keuangan waktu itu. Dan yang ketiganya ialah di peringkat bacaan kali ketiga. Itu penutup. Jadi kita menolak kerana kita tahu Menteri Keuangan berbohong. Begitu juga dengan kementerian lain yang dikatakan bahawa tidak dikaji semula. Tetapi seperti jaksa, kegerakan komoditi, penggerak komoditi, ini semua tidak dilakukan. Tetapi saya sedih kerana rakan-rakan saya sepatutnya sebelah pihak UMNO itu lebih memahami turutan awal mereka dan syarat dikenakan itu. Jadi kami tolak berprinsip kerana dalam peringkat jawatan kuasa bacaan kali ketiga itu dia hanya meletakkan ya atau tidak. Jadi dia tidak membuka pada perbahasan. Jadi itu yang mengetatkan
dan mengucupkan gerakan kami. Tetapi pokoknya apa yang dicadangkan atau dibahaskan oleh Kementerian Keuangan berkisar kepada pembohongan, penipuan, dan itu untuk melegakan rakyat di luar bahawa yang nak dibantu itu sebenarnya terselit beberapa cadangan-cadangan yang akan merugikan negara. Tapi tak membantulah jawabnya Encik Sri. Tidak membantu. Memang tak membantu. Sebab tu kita kekal dengan 108. Sorry saya lari daripada topik bukan pasal apa. Saya memang saya tunggu sebab saya mengatakan saya kecewa amat sangat apabila rakyat dipersendakan. Ya. Apabila ke penderitaan rakyat dijadikan permainan oleh para pencatur politik. Saya melihat mereka yang berada di anjung puasa itu bercanda di tepian pantai air mata rakyat. Ya. Saya setuju. Saya setuju sangat-sangat saya setuju. Jadi berdasarkan kepada kenyataan yang Datuk berikan sebentar tadi, yang mana pokoknya memang ada unsur penipuan dan penyelewengan yang akhirnya memberi kesan kepada rakyat kita. Jadi bercakap tentang berbalik kepada topik kita tadi Jadi kita dapat melihat di situ perlunya satu mungkin penggabungan ataupun kerjasama yang perlu dibentuk rentetan daripada peristiwa yang berlaku di Parlimen baru-baru ini. Yang mana saya nak tanya kepada Datuk, yang mana kalau kita melihat butiran kepada kerjasama ini, kita kena lihat bagaimana pula persepsi ataupun pandangan Datuk lah bila kita bercakap yang mana koalisi pembangkang yang mana sebelum ni kita lihat rata-rata tak bertahan lama. Mula dulu Barisan Alternatif, kemudian Pakatan Rakyat dan kemudian Pakatan Harapan dikhianati pula Jadi kalau melihat kepada bagaimana untuk kita berdepan dengan kerajaan yang telah melakukan penyelewengan ini, bagaimana Datuk melihat sekiranya PH bergabung dengan UMNO untuk menjatuhkan ataupun untuk memastikan tidak ada penyelewengan lagi berlaku selepas ini? Silakan Datuk. Kembali kepada soalan. Kita bersantai. Saya alukan kalau Datuk Seri Kamal Amir nak mencelah ataupun nak memberikan tambahan pandangan. Seperti mana yang diajukan oleh saudara pengerusi tadi. Saya akui bahawa kita nak kembali balik kepada mandat rakyat. Yes. Nombor dua, kita nak selamatkan negara. Apa yang kita lihat hari ini ialah negara berada dalam keadaan yang cukup kritikal. Dan penyelewengan, salah menggunakan kuasa berleluasa berlaku. Dan ia tidak membolehkan kerajaan ini yang dirompak, yang berlaku pengkhianatan. Bukan saja keadilan. Dalam UMNO pun ada pengkhianatan. Peringkat awal pun dah terjun ke dalam bersatu. Jadi itu sebabnya dia bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi dia bila dia menang, dia keluar dan dia bergabung dengan bersatu. Dan lepas itu dia pengkhianatan berlaku pula kepada keadilan dan sekarang penyucian telah berlaku. Jadi soalannya ialah apakah boleh kita bekerjasama untuk menyelamatkan negara? Boleh. Kerana apa? Kerana setiap nawaitu yang berada dalam kepimpinan itu mesti diwarnai untuk rakyat. Rakyat perlu diberikan keutamaan untuk mereka ini diberikan keselesaan hidup dan menjelma keyakinan pada rakyat bahawa kerajaan sekarang ini sudah terpalit dengan keberbagaian anasir jenayah yang mereka lakukan. Jadi untuk menyelamatkan itu, yang menjadi perbahasan di bawah perlembagaan pada di artikel 43 itu memberikan ruang untuk ahli-ahli parlimen untuk mengambil keputusan sama ada mereka ini benar-benar nak menyelamatkan negara ataupun nak menyimpan memenuhi poket masing-masing. Dan ini juga persoalan yang membolehkan kita buat keputusan. Jadi apa yang saya lihat pada hari ini ialah saya sendiri pun tidak akan tergama. Dan seperti juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa bicara dengan saya, dia tidak akan membiarkan mana-mana parti pun dalam keadaan mereka itu berpaut dalam perlembagaan dan objektif parti itu diberikan kangan ataupun dikuburkan parti mereka itu berlandaskan pada hak mereka sendiri. Jadi ini yang kita kena faham.
Kita tidak sampai macam Tan Sri Muhyiddin bicara soal nak mengharamkan UMNO dan sebagainya, itu tak sampai. Takkanlah saya nak mengharamkan parti yang pernah yang saya ni pauti sebelum ini, datuk, nenek saya, mak ayah saya balik UMNO juga. Jadi takkanlah kita nak, itulah parti-parti Melayu yang ada untuk kita nak mendokong parti itu. Sebab saya nak beritahu secara jelas, ya, kita kena faham. Parti itu tak salah, yang salah tu pemimpin. Jadi kita kena faham bahawa yang kita nak pastikannya nak membantu menyelamatkan daerah, nak mengembalikan balik mandat rakyat untuk sementara kita nak melepasi masalah COVID dan penurunan ekonomi yang begitu drastik. Kita terpaksa mencari pergabungan untuk kita nak menyelamatkan negara. Itu penting. Itu penting. Itu penting. Kita nak bina semula negara ini. Dan negara ini telah berada dalam kancah yang terlalu mudarat. Saya pun tak boleh melihat bahawa apakah pemimpin yang berada dalam parti mana-mana pun merestui dan mereda apa yang berlaku pada hari ini. Saya bagi contoh satu, saya kaitkan jugalah sebab ini melibatkan secara langsung. Kita bercakap tentang hampir 1.1 juta rakyat yang sedang tidak bekerja pada waktu ini. Apa kerangka yang kita ada? Apa dasar yang kita telah buat? Dalam parlimen saya bercakap, apa persiapan yang kita nak buat dalam masa COVID, selepas COVID dan setelah berlaku penghabisan untuk kita bina semula. 3 pasal ini tak langsung dibicarakan dalam parlimen dan juga menteri yang berkenaan termasuk Perdana Menteri. Dan yang kita dok sibuk waktu ni ialah nak ambil pekerja asing 1.5 juta untuk masuk ke dalam negara. Betul. Ini apa punya dasar yang kita ada ni? Ini kita sebenarnya nak menjahanamkan dalam kelompok pengangguran, tetapi kita membiarkan mereka sengsara dan kita nak ambil lagi orang lain untuk mengayakan mereka yang menjadi ejen kepada pengambilan pekerja ni. Siapa ejennya? Saya itu di bawah KDN yang boleh maklum. Jadi kita nak tuduh tu tak boleh sebab itu berlega pada syarikat. Dengar ceritanya. Dengar ceritanya berkait dengan kepimpinan pusat. Itu yang jadi bermasalah pada waktu itu. Dan kau kan bijak tapi akan rakyat bersama. Ini betul sia-sia. Pada tu Masa depan rakyat kita. Betul. Dan Secara saya izinkan saya nak mencelah Silakan Datuk Seri. apa yang digambarkan oleh Yang Berhormat Dato' Abdullah Sani tentang kedudukan naratif kita, kerjasama atau pergabungan. Saya buat kesimpulan saya mudah saja. Dua parti ini merupakan dua parti yang telah pun kena kencing. UMNO bertanding, kita menang 74 kursi parlimen. Betul. Parti Keadilan bertanding dapat 140. 138. Keadilan. Saya tidak mengatakan bahawa logo itu keadilan. Bagi saya keadilan because dalam Suruhanjaya Pilihan Raya yang ada dalam Wikipedia, yang ada dalam rekod kerajaan Pilihan Raya Umum 2018, Pilihan Raya ke-14, majoriti dimenangi oleh Parti Keadilan. Betul. Itu fakta. UMNO berlapang dada. UMNO bersenang-senang, okey, change of staff. Okey, kita ada 74. Di saat kita meratapi kesedihan, okey, kesan daripada keboborokan pemimpin, maka kita menerima nasib yang sebegini. Okey, tiba-tiba 17 orang ahli parlimen yang didokong, yang peluh keringatnya habis oleh ahli-ahli UMNO, mereka untuk menangkan mereka di 17 kawasan parlimen. Mereka melompat. Bayangkanlah perasaan hati pedihnya warga kami ini. Kecewa betul. Satu. Bagaimana dengan keadilan? Keadilan menang selesa memerintah. Parti Keadilan, saya tak kata parti Pakatan Harapan. Keadilan sebagai parti the so-called yang menang pilihan raya menjadi pemerintah. Tapi dia punya tongkat saktinya orang lain pegang. Itu satu. Yang kedua, di saat dalam pegang tu orang lain tongkat sakti tu, ada pula berlaku pula tu melompat mengikut pula perangai yang para pengkhianat daripada UMNO. Melompat dalam syaratan. Jadi saya melihat bahawa parti UMNO dengan parti Keadilan ni sudah pun, minta maaf cakaplah, bahasanya anak-anak muda cakap, dikencing oleh ahli-ahli parlimen yang tidak bertanggungjawab, yang tidak pernah pun berterima kasih pada pengundi. Pada mereka yang penting adalah what do I get?
Aku dapat jadi menteri, aku dapat kuasa, aku boleh mencari kekayaan, aku boleh memberi kepada kroni-kroni aku. Okey, jadi keadaan rasuah berleluasa. Jadi akhirnya negara dalam keadaan yang sempang peranang. Saya katakan Datuk Seri. Jadi untuk itu, bagi saya bukannya untuk menyertai. Tak cantik kalau kata Parti Keadilan masuk UMNO ataupun UMNO menjadi keadilan. Tak cantik. Tak cantik. Kita mengadakan satu islah kepimpinan. Kita mengadakan satu bentuk kerjasama demi rakyat. Demi rakyat. Okey, demi rakyat. So bila kita tanding, siapa menang, ini kita tubuh kerajaan. Tak ada masalah. Apa yang berlaku, yang saya nak beritahu kepada Datuk Seri, saya minta maaf, mungkin panjang sikit ni. Kita harus melihat apa yang berlaku di Indonesia. Di negara Indonesia, apabila Parti Golkar tumbang atas kebangkitan rakyat. Okey, Golkar kalah, tetapi pimpinannya memilih untuk bekerjasama. Ya. Akhirnya, kerana tuntutan daripada pimpinan Amin Rais yang menghumban rejim Suharto, hari ini Indonesia naik sebagai negara yang begitu maju. Bagi saya yang paling penting adalah rakyat. Ini bukan soal pemimpin. Pemimpin datang dan pergi. Tetapi rakyat ada di situ. Kehidupan rakyat perlu disantuni. Sebab itu saya dengan Wabi ini kadang-kadang saya kecil hati juga kalau Wabi tak memperjuangkan rakyat. Sebab latar belakang Wabi adalah sebagai seorang yang dulunya sebagai pemimpin Kesatuan Buruh. Jadi apakah Wabi tidak menangani masalah kehidupan rakyat marhain? Yang atas lah fikirlah Wabi, mereka dah kaya-kaya. Jadi rakyat melihat, jangan, saya cakap terus terang Wabi, jangan sekali-kali yang berhormat mengecewakan hati rakyat. InsyaAllah. Janganlah, mereka tidak berdosa. Mereka memilih yang berhormat sebagai pemimpin. Dulu yang berhormat bertanding di Kuala Langat. Seronok orang Kuala Langat dapat wakil rakyat seorang pemimpin buruk. Tiba-tiba atas kehendak parti, ya, hormat dipindah ke Kapar. Okeylah, mungkin di sini banyak kaum buruh yang perlu diperjuangkan. Okey, jangan pula lepas ini Wabi pindah lagi pula. Ini perjuangan mesti diteruskan Wabi. Silakan. Okey. Kalau kita melihat kepada perbincangan yang kita telah teroka sebentar tadi, permulaan tadi ketika saya tanya pada Dato' yang berhormat Dato' Abdullah Sani kata boleh kerjasama tu boleh diwujudkan. Yes. Tapi bukan bergabung. Bukan bergabung. Okey. Jadi saya nak tanya kepada Datuk Seri lah ya. Apakah solusi terbaik untuk UMNO ya? Untuk UMNO memandangkan kini terdapat di dalamnya kepimpinan ada yang menyokong Perikatan Nasional, ada juga yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan ada juga yang ingin mahu UMNO ni fokus kepada pembentukan Muafakat Nasional. Bersama PAS. Jadi kalau kita melihat dekat situ, ada 3 kelompok di situ. Jadi apa solusi terbaik pada pendapat Datuk Seri tentang masa depan politik UMNO ni sendiri? Bagi saya melihat satu, tentang Muafakat Nasional, banyak orang tak faham. Muafakat Nasional adalah kerjasama. Satu bentuk kerjasama antara UMNO dengan PAS. Yang piagamnya ditandatangani oleh Tuan Guru Haji Hadi bersama dengan Datuk Seri Presiden, Datuk Zaid Hamidi. Matlamatnya adalah untuk menyatukan bangsa Melayu yang bercerai-berai. Dan matlamat Muafakat Nasional itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan tampuk kuasa di Anjung Seri Perdana itu dipegang tunggaknya oleh bangsa kita. Janganlah kita rasial sangat bangsa kita. Okay? Kerana terbukti negara ini tentram, harmonis, maju ke depan bila dipimpin oleh asal daripada peribumi. Kemudian berlaku langkah syaratan. Okay? Bila langkah syaratan, kita menyantuni. Sebab dah berkawan ni, kendak pimpinan PAS kata okeylah tak apa. Mula-mulanya, saya nak cakap tu sekarang, mula-mulanya PAS minta supaya dikekalkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, kerananya gitu. Tapi Datuk Seri Hamidi berlapang dada, okeylah kena PAS. Asalkan Anjung Kuasa itu pimpinnya bangsa kita. Tapi tiba-tiba berlaku langkah syaratan lagi. Dia tak jadi pula. Okey, Tan Sri Muhyiddin. Okey lagi lah UMNO terima begitu. Tapi kena ingat, kita tidak menyertai ahli-ahli parlimen. Saya berada di tingkat 39 waktu itu. Jelas kehendak Presiden. Kita sokonglah kerajaan itu. Sokong kerajaan bukan menyertai. Itu dua ya. Yang ketiga sekarang ini, bila wujudnya Parti Perikatan Nasional. Saya di sinilah saya melihat bahawa mereka tidak ikhlas. Mereka tidak jujur. Kita dah berpadu, tiba-tiba diwujudkan perikatan. Macam saya bagi bidalan lah. Perbidalan saya mudah. Kalau kamu isteri, kamu kena jadi isteri. Kalau kamu suami, kamu kena jadi suami. Masalah sekarang ni, kita merasakan selama perpisahan 60 tahun UMNO dengan PAS ini,
sebuah rumah tangga yang hancur berkecai. Okey, berlaku perceraian. Akhirnya wujud satu perdamaian antara Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi menyantunkan. Jadi kedua bapa dan ibu tadi disatukan demi anak cucu. Tapi tengah sedap baik-baik 3 bulan aja baby. Lepas 3 bulan mulalah isteri main mata. Bila isteri main mata lepas tu. Saya tak nak komen tu. Ini saya parti saya. Parti keadilan tidak begitu ya, tetapi parti keadilan dikhianati terus. Kita tak pernah khianat sejak kawan. Itu dari keadilan saya melihat dari segi jaluran keadilan sejak ia diwujudkan, ia diasaskan. Ia ditinggalkan oleh PAS. Jadi kita pun pada mulanya kita rasa-rasa mungkinkah kita akan tinggal lagi kali ini. Rupanya ramalan itu sudah mula-mula nak hampir rasanya. Tapi kita berlapang dada, kita mengharapkan itu tidak berlaku. Tetapi apabila wujudnya Perikatan Nasional, sebuah parti yang didaftarkan dalam keadaan tergopoh-gapah. Kita wujud hari itu pada 14 September 2019. Okey, kita mengadakan hari mendatangi Muafakat Nasional. 2 minggu lepas itu ada pula himpunan membela baruah rakyat. Mereka sedang berkuasa waktu itu. Perdana Menteri itu Dr. Mahathir Mohamad. Hamzah Zainudin masa itu dalam menteri apa semua tu. Jadi kita merasakan apa benda ni? Kita dah macam ni wujud pula lagi. Tujuan tidak lain tak bukan kerana mereka melihat hadirnya Muafakat Nasional itulah noktah paku terakhir kepada Parti Peribumi Bersatu dan kelompok-kelompoknya. Rasanya na'udzubillah minal zalik, ruyup seruyup-ruyup. Tak kena gaya wabi. Kalau Muafakat Nasional ni wujud, kapal tu belum terus lagi wabi. I accept the challenge. Yes. Okey, jadi kalau kita melihat kepada pusingan pertama tadilah ya, boleh kita simpulkan bahawa kerjasama boleh dijalinkan yang mana menyertai maksudnya bukanlah kita menyertai tapi kita bekerjasama untuk kepentingan rakyat ya. Jadi untuk yang seterusnya berkait tentang tajuk kita pada malam ni ya Datuk Abdul Hassani ya. Kalau kita melihat kepada senario hari ni ya, terdapat beberapa kepimpinan dalam Pakatan Harapan sendiri yang mahukan idea Grand Coalition dengan Tun Mahathir. Jadi pada pendapat Datuk, adakah dengan adanya beberapa kepimpinan yang ingin wujudkan Grand Coalition ini sudah menunjukkan bahawa tanda-tanda taring Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sudah hilang? Apa pendapat Datuk? Ini saya tak setuju taring Datuk Seri Anwar Ibrahim tu hilang. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni siapa kenal dia, siapa dah bergaul dengan dia, faham tentang prinsip integriti. Jadi untuk nak meletakkan 9 bulan, betul nak buat lagi Grand Coalition untuk perbankan untuk apa? Dan saya tak faham apa matlamat dia. Matlamat perbankan ini, kita ada satu saja, mengembalikan balik bandar raya. Kalau kata waktu ni tak dapat, kita boleh buat dalam pilihan raya ke PL 2015. Kita dah kata, kita dah accept dia punya permasalahan yang berlaku waktu ini sebab kita dikhianati. Kita dah clear. Apakah dengan adanya Grand Coalition daripada 108 tu dia tiba-tiba letup jadi 116. Itu lain, berbeza. Betul. Waktu ini tumpukan kekuatan Pakatan Harapan bekerjasama dengan semua orang untuk mengembalikan balik susunan negara yang tengah tenat sakit kanser tahap 4 ini. Dan kita tak boleh kompromi. Kalau kita kata dalam segi untuk menidakkan strength kekuatan Anwar Ibrahim pada waktu ni, kita nak tanya siapa dia? Tun Mahathir kita dah bagi peluang 22 bulan, dia letak jawatan. Dia yang tak keluar daripada meletak jawatan sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Bulan ni nak buat coalition apa lagi? Begitu juga dengan Safi'i Abdal. Dia tak pernah masuk pun. Dan dia kata dia nak stay dekat Sabah. Stay Sabah, ya tak? Dia buat kacau sini tu pasal apa? Bagi saya, kita jangan meletakkan diri kita tu terlampau hebat hingga kita kini seorang manusia yang cukup sempurna kalau dibandingkan, walaupun dia wakil sempurna lah, tapi sempurna dalam suasana untuk kita menadah sebagai seorang pemimpin yang hebat. Itu sebenarnya pandangan setengah daripada pemimpin yang saya tak bersetuju langsung. Dan
Saya minta diorang bersabar. Dalam politik ini, kekuatan jati diri dan integriti, dia kena combine. Lepas itu sabar. Doa pada Allah Ta'ala. Setiap yang hak itu akan dikembalikan. Dan kita akui bahawa sekarang ni kita mengalukan semua orang datang untuk bekerjasama dengan kita. UMNO pun kita panggil untuk menyelamatkan negara. Kita satu objektif. Dalam perlembagaan UMNO pun Datuk Seri, betul kalau saya ni ahli UMNO dulu. Perlembagaan dia jelas untuk memprotek orang Melayu, negara Malaysia, raja-raja mengikut perlembagaan sama dengan kita. Objektif kita sama. Jadi kalau kita naratifnya sama, apakah tidak keberangkalian kita boleh bekerjasama? Bukan nak bergabung satu kolektif pergabungan. Tidak. Kita kata kita struggle for the country. Struggle for the benefit of the people in Malaysia. Itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Ya Muhammad, saya melihat nasib UMNO dengan keadilan ini sama sebenarnya. Sama. Bila saja Pakatan Harapan memerintah, Presiden Parti Keadilan tidak menjadi Perdana Menteri. Apabila kita UMNO menyokong parti campuran Perikatan Nasional, dikatakan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin, Presiden UMNO tak ada apa-apa pun. Dia tak ada masalah pada kita. Jadi bukan kita memburu jawatan. Yang paling penting pada kita adalah untuk melihat kesaksamaan dan perjuangan rakyat. Jadi untuk nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya melihat lebih kurang sama je dengan UMNO punya presiden. Sama sekarang ni. Nak jadi kalau mereka sebab tu bila pengerusi cakap tadi kita makan kuih tadi. Apakah ni makan kuih. Jadi apakah yang dalam segi Anwar Ibrahim segi kedudukan dia tadi Bapak Jarod pagi-pagi Datuk Seri Allah pasal dia bergaduh dengan dia dia menjadi integriti dia pernah bersama dia dalam gambar dia disifatkan orang yang menjadi penghalang atas pembobrokan yang berlaku termasuk dalam segi rasuah. Yang permulaan daripada episod yang dia itu dibenci sangat oleh kelompok yang berada sekeliling UMNO pada waktu itulah sebab dia telah memperkenalkan akta rasuah. Dan itu berlaku. Dan bila dia diminta untuk membantu, kerabat, keturunan, keluarga Datuk Mahathir, dia tidak berkompromi. Integriti Datuk Seri terlalu tinggi. Sebab itu saya yakin waktu ini Datuk Seri bersetujukan dengan saya. Kalau kita tengok kepimpinan waktu ini memerlu sangat menagih orang yang ada integriti yang tinggi dan prinsip untuk memastikan negara ini terbela. Sebab itu saya nampak tidak ada kelonggaran langsung untuk saya nak meletakkan Datuk Seri dalam keadaan serba salah. Tidak langsung. Sebab Datuk Seri telah membuktikan Menteri Kewangan Melayu yang pertama terbaik dunia lah tahun 94. Ada lain dapat? Ada Mahathir dapat? Tak ada. Pun tak dapat. Jadi how to go? Because people recognize him. Negara ni dalam keadaan yang cukup kritikal. Orang kena cari seorang yang betul-betul dipercayai. Diterima di peringkat nasional dan internasional. Saya nampak Datuk Seri nak buatlah grand coalition apa pun. In the end of the day, you need the leader to be respect in the world. Itu yang kita nampak. Datuk Seri makan dulu. Datuk Wawi makan dulu. Saya nak cakap sikit dari moderator. Ini berhubung. Bagi cool down sikit. Saya tengok nada yang berhormat kita ni. Saya kenal dia. Memang dia dah mula enjin dah masuk kelas 4 tu. Dia kena lajak je. Saya melihat begini, sebenarnya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang menyerlah waktu beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Perbalahan antara beliau dengan kelompok-kelompok yang disebut oleh yang berhormat Datuk Abdullah tadi adalah bermula daripada akta rasuah yang dipinda oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau memangku jawatan Perdana Menteri. Waktu itu yang amat berhormat masa itu yang berhormat Tun Dr. Mahathir bercuti. Jadi mereka melihat wujudnya perubahan dalam anti corruption ini seolah-olah konon mereka merasakan seolah mereka akan diperangkap kononnya. Tetapi waktu itu jangan lupa di Asia Tenggara sudah berlaku satu gelombang kebangkitan rakyat
yang paling kuat, yang paling panas sekali adalah berlaku di Indonesia. Betul. Yang dipimpin oleh saudara Amin Rais. Exactly. Waktu itu. Betul. Amin Rais kebetulan adalah sahabat karib kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, waktu itu, di Indonesia, mereka melontarkan kehendak reformasi ataupun Islam. Reformasi supaya dia ada perubahan. Kerana waktu itu KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan ini tujuan rakyat Indonesia waktu itu untuk menentang rejim kepimpinan Soeharto. Berjaya. Dan berjaya. Dan ini dilihat oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad seolah-olah Menakutkan. satu mimpi ngeri kepada dia. Kalau ini berlaku di Indonesia, dia juga akan terpelanting. Dan menjadi malang lagi apabila isu KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme ini dilontarkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang waktu itu dalam ucapan dasar beliau adalah Datuk Zahid Hamidi. Akhirnya Datuk Zahid Hamidi berehatlah 18 hari di belakang jereji besi. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu lebamlah biji mata. Kerana mereka berhadapan dengan seseorang bukan diktator. Yang saya katakan berkali-kali. Waktu itu, siapa saja nak menentang, mereka bukan menentang dengan seorang diktator, bukan Maha Zalim, bukan Maha Fir'aun. Mereka menentang a person yang merasakan dirinya sebagai I am the law. Itu cerita dia sebenarnya. Exactly. Saya setuju sangat pandangan tu. Ya, pandangan saya. Okay. Saya setuju. Okey. Jadi kalau melihat kepada statement Datuk Seri tadi jadi suka jugalah saya nak cungkil sedikit. Boleh Datuk Seri? Boleh. Sebab memandangkan Datuk Seri adalah pengerusi tetap veteran UMNO Malaysia. Dan juga bekas Ketua Pengarang Kumpulan Karang Kraf. Jadi saya pasti Datuk Seri ada banyak cerita yang mungkin boleh kongsikan kepada kita, khususnya generasi muda pada hari ini. Siapa Datuk Seri Anwar Ibrahim? Daripada kacamata Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Tok makan kuih duduk. Yang makan. Kita boleh makan kuih. Saya nak tumpukan pada jawapan ni. Tengok naratif dia macam mana. Dia begini ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula kegiatannya dengan Angkatan Belia Islam, ABIM. Beliau melonjak daripada ABIM menjadi presiden kepada WOMI, World Islamic Youth Movement waktu itu. Dan waktu itu negara kita berhadapan dengan masalah besar. Apabila ada certain kelompok komunis, aliran Marxis mengelilingi Tun Razak. Ini cerita benar. Cerita benar Okey, cerita benar. Ini cerita menarik ni, panas. Jadi ini dinyatakan kepada saya oleh Yang Berhormat Datuk Razili Hamzah. Kan? Jadi 6 hari sebelum almarhum Tun Razak mengembuskan nafas terakhirnya, beliau seolah memberi amanat. Dia kata we need to do a lot of changes in Malaysia. So antaranya dia kata pertama sekali waktu itu dia nak dibebaskan Datuk Arun. Sebab mereka melihat bahawa perjuangan Datuk Arun ini ditentang oleh komunis. Beliau menjadi mangsa. Dan kedua dia kata, kita kena bawa masuk Anwar Ibrahim dalam UMNO. Dia cakap, ini amanat Tun Razak yang diberikan kepada Tengku Razali, bawa Anwar. Kerana kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersama dengan UMNO, dan kalau ketika itu bersama dengan PAS, besar kemungkinan masa depan UMNO agak suram. Itu adalah satu boleh tanya dengan Tengku Razali sebenarnya ni. Sebab itu bila dia balik, bila Tun Razak dah meninggal dunia apa semua, Tengku Razali menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pejabat beliau. Waktu itu beliau di Yayasan Anda. Okey. Kata ini Tengku Razali, Anwar dia tak ada rasa. Anwar, why don't you join? Sebab waktu itu Tengku Razali sudah pun bertemu dengan Mak Yan, Allahyarham Mak Yan. Dia baik dengan ibu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Petampau. Okey. Jadi Mak Yan kata okeylah, saya akan pujuk dia lah. Saya sendiri nak jumpa dengan Anwar. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Tengku Razali yang kebetulan waktu sebagai Menteri Kewangan. Jadi pujuk. Jadi Datuk Seri Anwar kata, dia Datuk Seri Anwar ni satu perangai. Dia satu aja, kalau dia kata itulah. Saya tahulah Datuk berada dalam keputusan dan kepimpinan tertinggi. Dia lah begitulah. Cara dia tu. Kan? Macam kita pun orang berprinsip. Dalam UMNO kita waktu jadi ketua pemuda. Sebab kita dia jadi naib presiden, timbalan presiden UMNO. Dia cara dia begitu. So, jadi dia bertanya pada Tengku Razali, macam mana nak masuk UMNO? Saya perjuang Islam, dia kata. Okay? So, Tengku Razali kata, kalau betul nak kat Islam, saya sekarang ni sedang merencanakan untuk menubuhkan Bank Islam. Bank Islam inilah, ketah kerja Bank Islam inilah merupakan satu ufti peminangan Tengku Razali pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masya Allah. So, kalau you betul nak perjuang kat Islam, inilah Bank Islam punya ketah kerja ni.
you bawa lah. Saya bertanya yang waktu itu yang pergi bertemu dengan beliau adalah saudara Ibrahim Ali. Sekarang Presiden apa ini? Putra. Saya tanya Ibrahim Ali, dia kata, betul dia kata. Aku bawa pikul, tahu lah Anwar, aku tak bawa, aku yang pikul dia punya kotak kerja tu. Jadi artinya penubuhan Bank Islam itu di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Direncanakan oleh Tengku Razali Hamzah. Ini realiti sejarah yang orang tak tahu. Kemudian bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, ketika itu krisis berlaku antara Tun Hussein On. Dan kita tak jangka bahawa Hussein On ni ada masalah dengan Tun Dr. Mahathir. Okey, bapa Datuk Syamuddin. Okey, jadi Dr. Mahathir sudah menerima pemasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim apa semua. Minta Anwar lawan Najib Syahmi, Ketua Pemuda. Jadi para pendukung, penyokong Datuk Harun, of course, dia tak boleh menerima kepimpinan Haji Syahmi. Macam mana sekarang Ali UMNO tak boleh menerima kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini realiti. Dia ada persamaan. Lebih kurang sama. Sejarah repeated. History oleh repeated. Esok Allah ya Rahmat Datuk Harun selalu ceritakan saya. Kamal, ingatlah. Sejarah itu seringkali berulang-ulang. Cuma di tempat dan waktu yang berbeza. Jadi, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan jawab Presiden Ketua Pemuda menentang Haji Syahmi. Menang 10 undi di Dewan Bahasa. Kemudian lepas itu dia bertanding lagi, dia menanglah besar lah. Dan dia pun meningkat. Daripada Ketua Pemuda, dia naik jadi sebab Ketua Pemuda lama dia pegang. Dia waktu dia Ketua Pemuda. Waktu itu juga UMNO ada krisis. Ada krisis UMNO antara Tun Musa Hitam dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka wujudlah kenyataan UMNO ini sudah dipenuhi oleh AIDS. AI itu Anwar Ibrahim, D Daim, S Sanusi. Ini sejarahnya. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan kariernya sebagai Ketua Pemuda, kemudian dia bertanding naik presiden. Menang besar. Kemudian beliau melihat perlu kepimpinan ini diteruskan, dia bertanding timbalan presiden. Banyak orang tidak tahu, orang kata bahawa Anwar Ibrahim ini tokoh gapah nak jadi timbalan presiden. Tidak. Orang yang bertanggungjawab yang hendakkan Anwar Ibrahim jadi timbalan presiden adalah Allahyarham Megat Junid. Tapi dia tanya pada Dr. Mahathir. Mahathir kata tak boleh. Akhirnya Datuk Fadil Cik Wat, Timbalan Menteri Luar waktu itu, yang baik dengan Tun Siti Asmah. Dia berjumpa sekali lagi di Pulau Pangkor dalam bot. So bila dalam bot itu dia tanya Dr. Mahathir pasal doktor. Dr. Sri, macam mana ni kita nak Anwar jadi timbalan presiden? Sebab waktu itu UMNO dipimpin dia timbalan presidennya Cik Gapar. Jadi Mahathir kata dia very reluctant. So dia letakkan syarat. Make sure kalau Anwar boleh dapat 100 bahagian mencalonkan dia sebagai timbalan presiden, I will out. Itulah wujudnya gerakan kumpulan tim wawasan. Jadi masalahnya bila dia jadi timbalan presiden, maka ramailah orang berkumun kerana waktu itu dilihat Anwar calon Perdana Menteri, maka berdecup-decuplah tangannya. Sebab itulah saya tengok kawan Azizah ni dia pakai tangan, dia pakai sarung sampai sekarang. Ramai sangat nak salam. Dr. Wan ni dia jaga dia punya personality dia. Tahu kan? Ini soalnya bersentuh apa dia tak nak. Perangai setengah orang bila nak nakkan jawatan, nakkan projek apa semua. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula naik daripada Menteri Kewangan, daripada Menteri Pendidikan jadi Menteri Kewangan. Ada beliau bertanya dengan saya. Saya rapat juga dengan beliau. Saya kekal sebagai ahli UMNO. Saya tetap kekal ahli UMNO. Dia cakap, Kamal, saya ingat lagi peristiwa itu di rumah di Setimur ni. Ingat lagi. Kamal kata, ni Dr. Mahathir. Dia memanggil Dr. Mahathir. Ini satu ayat yang digunakan. Dia tak panggil Mahathir. Dia Mahathir. Ada pronunciation itu berbeza lah. Utara punya. Utara lah. Utara ke mamak ke tak tahulah. Mahathir. Jadi, dia kata Dr. Mahathir nak lantik saya sebagai Menteri Kewangan. Kata, apa nas? Dengan Anwar ni, dia tahulah kalau nak bercakap dia, apa nas? Pemimpin Abim lah katakan. Dia kata, sekarang rasional lah. Jadi, dia kata, it's a trend. Trend dunia, nak jadi Perdana Menteri, mesti jadi Menteri Kewangan. Jadi, waktu itu dia kata, ini John Major di England, asal Menteri Kewangan, dapat jadi Perdana Menteri. Begitu juga di Jepun. Nakasone, jadi Menteri Kewangan, akhirnya jadi Perdana Menteri. Saya kata, kalau gitu okeylah. Tapi Pak Syekh, you kena syarat lah. Dia marah saya. Apalah hang ni tak habis-habis dengan syarat. Tidak Pak Syekh. Kita panggil dia Pak Syekh. Tak tahu sekarang you panggil dia apa. Kita kalau rapat dengan dia, kita panggil Pak Syekh. Syekhul. Awal lama. Kan? Jadi, Pak Syekh, you kalau betul-betul
nak jadi apa Menteri Kewangan, dia kena berhenti daripada naik mimbar. Masalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dulu suka baca khutbah Jumaat. Dia kata pasal apa panas. Saya kata dalam isi kandung khutbah itu, you berkata, you berseru pada diri you dan sidang Jumaat. Hendaklah kamu menjauhi, menduakan Allah. Yang kedua, jauhkan diri kamu daripada judi. Jauhlah diri kamu daripada zina. Jauhlah diri kamu daripada riba dan sebagainya. Saya kata dekat dia, Pak Syekh, kalau you jadi Menteri Kewangan, you lah bapak ribanya. Sebab semua urusan bank, dia punya interestnya ditandatangan oleh Menteri Kewangan. Dan waktu itu Genting Highland punya lesson setiap bulan. So every month you sign. Saya khawatir bahawa ini akan mendatangkan kifarat. Kita umat Islam kena percaya tu Wabi. Wabi saya tahu. Tapi di persampingan itu ada perkara-perkara yang, of course, itu yang saya nampak. Akhirnya ini yang saya sejarah tu tak boleh kita nafikan. Yes, dengan pemberian saham 10 lot kepada okey. Saya nak bab itu. Ini ketagasan Anwar ni satu hal lagi. Satu ketika tu dia pula jadi Menteri Kewangan. Okey, bila jadi Menteri Kewangan, tak apalah dia cerita isu habis. Waktu itu dia mengambil alih untuk pengagihan saham yang ternyata begitu baik, iaitu saham Petronas Dagang. Apa yang Datuk Seri Anwar buat? Dia bagi tiap-tiap satu orang 10 lot. 10 lot. Okay. Semua syarikat. Semua anak-anak Melayu. Oh, Okay. anak Melayu. Anak Melayu. Bumi Putra lah. Yang mengagihkan adalah Datuk Salamun. Saya boleh cakap Datuk Salamun boleh nafikan kalau saya cakap saya ni tak betul. Itu arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, saya pun jumpa dengan Salamun. Dia kata, Mon, ini ada cabut duit ni. Maklum sajalah waktu tu kita dona korporat babi kan. Kalau satu saham, dari 10,000 saham, kalau 10 lot 10,000, saya minta 200 lot. 200,000. Dah ada lah situ. Saya mau kata kalau nak yang ini kita pergi jumpa Pak Syekh. Saya pergi di Timur ni. Waktu pergi jumpa dia pagi. Ingat lagi jam dia pakai mana pakai kasut pun pakai kot pun nak pakai Dioni. Ini style sikit kan. Anwar Ibrahim kan nak style. Kan. So dalam kereta tu dia cerita dengan saya. Apa hal kata Pak Syekh kata. Ini tentang apa saham Petronas Dagang. Awaknya kita kalau boleh saya nak minta 200 lot lah. Itu apa dia cakap kat saya. Padahal saya baik dengan dia, rapat ni. Apa dia cakap? Kamal, aku nak ambil alih ni untuk pembahagian saham-saham ini, aku berperang dengan Rafidah. Kerana waktu itu pembahagian saham-saham ini ada di bawah kontrol ataupun di bawah penguasaan Datuk Paduka Rafidah Aziz. Menteri Industri. Menteri Industri. Jadi saham-saham ini tak ada kementerian lain. Jadi dia ambil itu, dia kata aku berperang dalam kabinet. Akhirnya aku dapat. Tujuan aku nak bagi sebab ini hasil minyak. Hasil bumi kita. Bagilah orang Melayu semua rasa seorang satu man. Jadi sebab itu aku bagi ayat dia tu. Itu ayat dia. Dia boleh tanya. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok sekarang ni, dia akan ketawa lah benda ni. Ini ayat dalam kereta. Masya Allah. Yang bawa kereta tu Sani, belah kirinya bodyguardnya Mokhtar. Saya ingat lagi daripada Timur ni pergi ke Kementerian Kewangan. So, saya kata Pak Syekh tak boleh. Tak boleh lah. Takkanlah kita duk berjuang untuk bangsa kita. Kerana hang baik dengan aku. Maka aku kena baikkan hang. Inilah masalah Anwar Ibrahim. Too much on his principle. Maksudnya dia punya integriti itu bermula pada episod dia Menteri Kewangan. Memang begitulah cerita dia. Sebab tu dia dibenci oleh bos dia. Inilah masalah sebab dia tak bersekongkol. Ini masalah dia. Tak menyelamatkan anak pinak dia. Itulah masalahnya. Wujudnya dengan dan fitnah pun datang. Datanglah apa tu. Sial aku tak tahu. Ini saya tak tahu lah. Tak, bagi saya melihat keadaannya. Saya bercakap yang benar. Kerana waktu itu, saya adalah ketua pengarang. Rapatlah selalu jumpa dengan dia dekat rumah di Timur ni. Ada chemistry lah. Jadi dia bercerita kadang dia buat dua hal apa semua ni. Apalah dia orang nak buat. Lah waktu itu saya cukup kecewa dengan Azmin Ali sekarang. Saya kecewa dengan Azmin Ali. Apa peranan dia pula? Sekarang dia ada pengkhianat. Itu apa masalah dia pula? Waktu itu dia kena penyepak dengan Tajudin Rahman. Pakai salah. Ahli Parlimen pakai salah. Pernah cekik dia kat atas tu. Cekik? Cekik nak lempang apa semua tu. Lepas tu dia turun, dia kata, aku turun bawa aku menangis. Pasal apa ni Tajudin? Hantarlah dia kata, aku dapat appointment dengan Anwar Ibrahim. Dia kata, pukul 11 pagi. Aku pergi jumpa dia pukul 10.45. Tunggu. Datang satu Cina boleh masuk, begitu Azmin bagi masuk. Kau bayangkanlah. Dahsyat. Aku ni dah jadi pukul 11. Itulah watak Azmin Ali.
yang mana boleh Patut mendatangkan... jadi pengkhianat. Watak ni memang dia bela daripada awal. I cannot say. Tapi masalahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia lebih kurang macam Zaid Hamidi, bersangka baik. Allah. Inilah masalah aja kan itu apabila Datuk Seri ni apa siapa nama ini ahli parlimen sama tu? Anwar Tahir. Abdullah Tahir. Saya berjumpa dengan Abdullah Tahir. Masa tu dia tak ada jadi ahli parlimen lagi. Saya cakap, "Lah, apa salah nak tinggalkan keadilan ni?" Dia kata, "Kamal, mana kita nak cakap." Masa itu doktor ni parti sosialis ni. Nasir. Bukan. Daya. No, the earliest part. Yang sepatutnya jadi timbalan presiden. Oh ni apa Betul. nama Said Sanusi. So masa itu Azmin sudah nak tanding timbalan presiden. So dia beritahu, sebab tu saya heran ahli parlimen Temerloh boleh terima Azmin sekarang. Dulu dia kata, "Kamal, macam mana lah?" Dia kata, "You just imagine. Presiden keadilan is Anwar Ibrahim. Timbalan presiden Azmin Ali. Anything happen to the country, kalau lah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, takkan dia nak tengok Azmin Ali jadi Perdana Menteri." Di situ dia dah meragui dah. Tapi sekarang dia bersekongkol lah. Begitu juga saya jumpa dengan Izam Anwar. Zam, awak ya, you keluar sangat daripada Anwar Ibrahim ni. Dia kata, "You just imagine lah, brother." Dia kata, "Kita tak boleh usik, tegup Azmin. Anwar pingkah bangun." Dia kata. So, pertahankan Azmin. Ya, dia. So, jadi ini masalah tu si Anwar Ibrahim. Kalau dia dah sokong satu orang, itulah. Dia Saya melihatlah itu. Dia sampai ke tahap itu. Saya nak betulkan persepsi Datuk Please. Seri. Please. Datuk Seri ni dia prinsip setia kawan, dia mempercayai itu dan menyerah pada Allah tu terlalu tinggi. Tinggi, tepat. Betul. Terlalu tinggi. Kalau dia dah percaya orang itu dengan seikhlasnya, sampai orang tu khianat baru dia akan Akhirnya dia kena dengan Azmin. Jadi saya nampak bahawa kemuliaan hati Datuk Seri ni diserlahkan dalam dasar ketika dia menjadi timbalan Perdana Menteri. Betul. Sehingga anak Perdana Menteri pun dia tidak layan. Tak. Kabinet nyendakkan projek dia tak layan. Tak. Dan sebab tu sejarah dia dalam yang apa yang dikenakan selama ni ialah salah guna kuasa pada 28. Ya, saya ingin menambah sebab satu tiga. Saya pergi ke China. Saya dengan isteri saya pergi ke China. Waktu kita korporat pergi ke China. So waktu Dr. Mahathir ada lawatan di China. Kita duduk dekat hotel lah. Apa nama hotel tu. Kita tengok, Pak Ibrahim. Bapa timbalan Perdana Menteri. Okey. Saya tengok Pak Ibrahim dia. Tapi yalah arwah dah tak ada ya. Kalau dia ada dia boleh mengesahkan. Ini saya minta Saleh Said keluar. Sahkan. Dia kena sahkan. So bila saya Pak Ibrahim, Pak Ibrahim buat apa kat sini? Duduk kat hotel tu. Dan anak ini lawatan Dr. Mahathir ke China. Dia kata Pak Syihang lah. Sebab dia tahu saya pun baik dengan Ibrahim. Pak Syihang lah. Apa saya Pak Ibrahim? Hantar. Aku dapat tanah di Sabah 100,000 ekar untuk ladang buat kelapa sawit. Tapi Pak Syihang cancel. Bapak dia boleh cancel. Bapak dia punya dia telefon sendiri saya keluar. You bagi projek ini tanah ini kepada apa syarikat dia apa semua because of he is my father or what? Kalau because of his can perform, I don't mind. But you bagi kena father I, please cancel it. Dia masa tu Menteri Keuangan. Dia Menteri Keuangan timbalan Perdana Menteri. Boleh tanya saya keluar. Tu ayah dia sendiri. His own father. Adik dia Anwar Ibrahim. Ini masalah. Kadang-kadang dalam politik ni, kalau you tak boleh orang kata, kalau boleh main sebelah kenyek-kenyek mata. Ini yang saya katakan politik kita dah rosak. Betul lah dalam keadaan sekarang. Kita perlukan orang macam ni. Itu anak muda di luar sana harus peka. Harus keadaan sekarang negara memerlukan pemimpin yang sebegini. Dan kita tak boleh bertoleransi lagi dengan pemimpin yang haprap. Yang mengaut hasil, memunggah hasil negara, merompak. Dan kita tak boleh lagi dah. Negara kita dah teruk. Dan inilah keadaan bila mana kita katakan kerjasama itu terukai. Ya. Ini yang saya setuju dengan Datuk Seri. Sebab kita tak tahu banyak benda-benda macam ni. Saya walaupun saya baik Datuk Seri pun, bos saya. Tapi saya tak dapat maklumat-maklumat. Dia tak cerita. Ini maklumat yang luar biasa. Ya. Kalau ayah sendiri pun tidak diberi keutamaan. 100,000 ekar. Apa tak lagi anak-anak, Tak ada. adik abang, Tak ada. No way. saya ataupun kawan. Itu yang saya lihat bahawa saya bersyukur kepada Allah kerana saya duduk di dalam pasukan yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim. Saya bersyukur sebab dia orang UMNO. Ya. saya bersyukur sebab saya rasa ni apa yang diutarakan oleh Datuk Seri Kamal Amir ni menyentuh saya punya apa dia panggil sebagai iktizam saya bila saya melihat daripada perlakuan Datuk Seri yang
sangat dengan fitnah, dengan kekuatan integriti, dengan kesabaran yang tidak pernah khianat pada setiap kawan. Mengajar saya erti, saya ketagih mendahagakan kepimpinan ini menterajui negara. Ya memanglah, saya setujulah sebab apa ini apa Syarom. Sebab satu benda lah mungkin ini anugerah yang dia dapat, bahawa dia dianugerahkan seorang isteri yang baik. Saya sejak saya kenal, saya satu kali tu ketua cawangan saya masuk hospital, dekat hospital University Hospital. So saya tunggu petang pukul 5.30 petang. Saya tengok ada satu kereta Pertuan Saga Putih. Okey. Kereta Pertuan Saga Putih. Masa itu Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Pendidikan. Menteri Pelajaran. Menteri Pelajaran. Okey. Guard kat bawah duduk jerit. Pelah dia kata. Saya tengok, ini Anwar Ibrahim. Saya cakap kat itu Anwar Ibrahim dia kata. So saya pergi jumpa dia. Pak Syekh, tu guard suruh halau dia tak apalah. Kalau dia suruh halau kita ikutlah undang-undang mah. Dia cakap macam tu. Yes. Betul macam ni? Tak apalah, aku tengok dah 2 minit lagi Mat Aizah kata. Waktu itu Dr. Aizah menjadi doktor di hospital tersebut. Betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak pakai driver. Saya cakap kenapa tak suruh driver yang ambil? Pukul 5 petang driver balik lah. Buat apa aku nak suruh pergi ambil bini aku? So, ni Pak Syekh, kereta yang ada tu gamuan kah? Aku punya kereta Proton aja, Proton putih. Seingat-ingat saya, itu peristiwa saya waktu itu kebetulan ketua cawangan saya sakit dekat hospital. Tengok Anwar Ibrahim. Menteri Pelajaran waktu tu. Waktu tu Menteri Pelajaran. Tak ada ngingok ni. So ini Datuk Seri Yang Berhormat dia kena fikirlah ini keadaan sebenarnya. Soal fitnah saya tak mau cakap. Bagi saya macam-macam lah. Sebab macam saya katakan tadi lah. Siapa saja menentang Dr. Mahathir waktu itu, dia bukan menentang siapa Firaun, dia menentang I'm the law. Itu masalahnya. So jadi saya melihat, jadi Dr. Wan Aizah ni pula satu orang yang terlalu setia. Terlalu baik saya tengok orang. Sebab itu apabila contoh sebab saya dengar dapatan saya, Kak Wan boleh nafikan benda ni. Kalau cakap saya tak betul, sila panggil Kak Wan boleh menafikan. Waktu Parti Keadilan menang pilihan raya 2014. So bila menghadap Agong, so istana menyatakan parti yang menang adalah Keadilan. Dr. Mahathir bukan mewakili mana-mana parti. Dia mewakili Parti Keadilan. Watikah Keadilan. Dr. Wan yang sign. Jadi dia kata dari si convention ya, parti yang menang itulah jadi Perdana Menteri. Itu apa Kak Wan cakap? Saya Patik cuma minta kalau boleh bebaskan suami Patik. Kemudian tunggu pula datang daripada Perak, Raja Perak. Itu juga permintaannya. Dia tak minta pun jawatan Perdana Menteri. Tak minta. Sehinggalah ada penasihat mengata antara keadilan ni diorang ada satu macam coalition, perjanjian, kalau menang Dr. Mahathir lah Perdana Menterinya. Itu bebas Dr. Anwar Ibrahim. Tak ada apa. Dan Dr. Anwar Ibrahim sepanjang Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, beliau tak ada pegang jawatan. Sebab itu saya kalau orang nak kata salah kata Pakatan Harapan, saya kata ini satu persepsi yang salah. Sebab Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim tidak ada berperanan. Beliau hanya sebagai ahli parlimen, politicians. That's all. Bab yang kata bank Islam tu yang ada pula ada diwar-warkan kata itu daripada tangan lain. No. Ini boleh bertanya dengan Ibu Muhammad Tengku Razali. Ini kenyataannya saya sendiri. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia buka akaun dia. Satu lagi. Dia buka akaun dia dalam bank Islam waktu itu RM5,000. Itulah sampai waktu beliau dijatuhkan hukuman berperbicaraan. Bila kita pergi jumpa rumah Kak Wan dekat Sultan Munir, kata Pak Syekh tak ada duit macam mana. Bank Islam buka tengok dalam buku bank RM5,000. Menteri Keuangan, brother. Saya bukan nak memuji siapa. Ini fakta is fakta. Soal personality saya tak mau campur. Soal perjuangan saya kata bab ni Universiti Islam tu dalam cetusan dia sebagai Menteri Pelajaran macam tu kan? Yes. Bank Islam pun dia telah zahirkan dan sekarang ini menjadi antara universiti yang menjadi pautan kepada anak-anak muda yang memikirkan cara Islamic thinking tu dicetuskan. Itu Ibrahim. Betul. Jadi partai tidak boleh kita nafikan. Ya ini tu Razak fikiran jauh. Sebab tu Razak dia punya fikiran jauh. Saya tak nampak kelompongan atau masalah kalau kita ada kerjasama dan kita membenarkan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri untuk membina sebuah negara. Betul. Itu saya nampak bahawa penerimaan. Sebab tu kita ada majoriti sebab kita tahu bahawa kebanyakan orang yang ada dalam parlimen tu masih ada
manusiawinya itu ingin membangunkan balik dan menyelamatkan untuk terbenanya negara kita seperti mana yang diharapkan oleh rakyat. Betul. Ya. Baik. Jadi, memandangkan tadi memang seronok kita dengar cerita. Ya, Kena pula cerita tu. Saya lihat Datuk pun macam baru tahu pun ada juga tadi. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada Sebab cara detail tu Datuk Seri Kamal Amin ni rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim masa zaman UMNO dulu. Tapi tak tahulah sekarang. Tapi yang saya nampak begitu. As a person saya baik. ha, Dan dia pun cakap terang, dia kata, Kamal, you carry on lah dengan your party. Itu saya dengar sendiri, dia cakap, aku tak akan usik UMNO ni. Sebab itu bila YB bercerita dengan saya kata ada kebenaran. Dia kata, aku tak usik UMNO. Sebab saya pernah bercakap dengan dia. Dia bukan saja UMNO Datuk Seri. Sepanjang yang saya bicara dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak pernah fikir pun parti-parti ni. Parti-parti tu ada perlembagaan yang tersusun indah. Objektifnya dirapikan dengan istizam parti masing-masing. Tak ada satu parti pun kata, aku nak bunuh kau ni, aku nak bunuh kau. Tak ada. Semua nak menjaga perlembagaan. Jadi, naratif objektif perlembagaan itu sendiri telah menjurus kepada kerjasama itu boleh dilaksanakan. Untuk kerjasama saya tak ada nampak ada masalah. Boleh dikerjakan. Untuk kerjasama. Tapi sebab itu saya katakan to join. Macam mana nak buat coalition dan sebagainya bagi saya. Sebab masing-masing ada ahlinya. Kan? Kena ahli. Setiap parti dia tertakluk pada kena ahli. Ada kepentingan dia. Jadi kalau ahli kata tak boleh lah. Sebab macam UMNO ni bukan senang untuk Datuk Zaid Hamidi nak bawa Perhimpunan Agung UMNO yang akan berjalan. Tapi yang paling jelas saya nampak persidangan UMNO tahun ini saya fahamkan bahagian-bahagian sudah bersepakat bahawa kita tidak merasa senang untuk bersama-sama dalam memfakat parti berbeza satu ada sebab malam saya katakan bahawa kita merasakan mengundang parti Pribumi Bersatu itu menyertai muafakat nasional adalah seperti kita menyimpan ular berbisa dalam kelambu. Tunggu masa dia patut kamu. tunggu masa. Masya Allah. Saya tak mau campur dalam urusan pandangan tu sebab saya menjaga Pakatan Harapan. Jalan Pakatan Harapan. Saya tak. Betul. Tapi Kenapa nak jaga Pakatan Harapan? Saya tidak nampak ada Pakatan Harapan, Dr. Sri. ya. Saya tak nampak Pakatan Harapan. Sepatutnya islah kepimpinan kalau keadilan kena. Dia pada pandangan saya secara peribadi yang mana yang ada menjiwai itizam untuk buat reform. Nak membetulkan sistem yang ada ni. Yang menghapuskan rasuah secara total. Setuju. Membantu dan mengasihkan rakyat yang dalam sengsara. Setuju. Diberi bantuan. Setuju. Dan keselesaan itu turutan wajib ketika kita melakukan pilihan raya. Setuju. Dan itu yang saya nampak bahawa saya tidak ada langsung bersifat negatif kepada mana-mana kelompok-kelompok. Tapi saya yakin dan saya percaya bahawa reform itulah tuntutannya rakyat nak melihat. Sebab itu PRU pada kita menang. Sebab kita tengok reform itu sendiri. Setuju. Ini yang kita nak lakukan. Tapi tidak terlaksana Wabi. Sebab itu saya kalau sebut, Sebab bila Wabi sebut tentang Pakatan Harapan ni saya geli lah Wabi. Ya, betul. Saya macam ni. Saya minta maaf lah Dato' ya. Saya kena pertahankan di atas sifat manifesto itu sendiri. Sebab kami ni dalam manifesto yang 22 bulan ni kita cuba melaksanakan. Sebab tu kalau sudah pengurusi tengok, Datuk Seri tengok, kalau ada waktu itu kerajaan nak menghapuskan BRIM. Iaitu bantuan rakyat. Saya menentang. Saya kata kalau berani langkah mayat saya dulu. Ini adalah benefit atau faedah yang telah dihayati dan juga dirasai oleh rakyat. Dan begitu juga masa isu allowance dia panggil kerja malam nurse betul dia nak hapuskan. Doktor kerja malam dia panggil allowance critical. Saya tentang. Saya kata no way I will agree. I don't care who you are. Jadi saya kelawan habis-habisan. Jadi tak jadi. Begitu juga dengan beberapa pejawataan macam kerja kontrak. Saya ada kerja kontrak dalam pejabat awam. Dulu, sebelum tu tak ada langsung tempoh. Saya dapatkan 15 tahun dalam parlimen. Ada handset dia. Hari ini saya cadangkan 3 tahun. Dalam proses tu saya tak dapatkan kerajaan bertukar. Tapi saya nak maklumkan bahawa walaupun dalam 22 bulan tu, keperbagaian, keindahan, kebaikan itu kita lakukan. Cuma kita tak drastik kerana sebab jiwa waktu itu yang menjadi ketua
pada kerajaan Pakatan Harapan tidak menzahirkan reform yang tidak dilakukan. Ya, saya melihat Datuk Seri ada yang buat. Sebab saya rasa anak-anak muda kecewa sangat bila sebut Pakatan Harapan. So mereka jadi macam dogma, satu pemikiran yang dia tak nak dengar lah kalau boleh. Sebab mereka terasa diri mereka ditipu dan diperdaya tentang isu apa PTPTN. Tapi Datuk Seri, saya setuju pandangan itu pandangan Datuk Seri punya pandangan. Tapi saya nak beritahu, kita tak boleh meletak hukum terlalu awal sebab dalam kita punya slogan, lepas Anwar mendapat jawatan, dia beri pengampunan, dia dapat jawatan itu perlu diserahkan pada dia. Rakyat melihat dialah yang akan membentuk satu kerajaan yang boleh reform sistem. Sebab dia dah bukti dah apa yang Datuk Seri Kamal cakap tadi. Betul. Jadi apa yang saya nampak ialah tak kesampaian kerana berlaku sekatan yang dibuat oleh Tun Mahathir untuk menidakkan dia sebagai Perdana Menteri. Saya serang Datuk Mahathir awal lagi. Saya dah tahu dah benda ni. Dan saya letupkan benda 5 bulan sebelum lagi tu dah ya, saya ada. dah immediate after Datuk Seri menang tu dia dah start rancangan untuk menidakkan. Sehingga kan dia sanggup letak jawatan tanpa memalukan kepada Pakatan Harapan. Terus pergi ke istana letak submit letter. Kemudian tak balik jadi Perdana Menteri. Come on man. Dan sebab itu saya kalau nak wish our semua otak saya fikir. Dan sebab itu bila Yang Muhammad Datuk menyatakan bahawa Pakatan Harapan, saya kata kenapa tidak cari satu. Ini macam kereta lah, Wabi. Kereta ni kita nak berlomba ni, Wabi. Kita kena cari kereta Sedis ataupun Porsche, Ferrari. Takkanlah Wabi nak pakai kereta yang ada yang terak yang dulu mengangkut segala-gala macam ni. Isi dalam tu sampai 100 manifesto, Wabi. Mengarut tu, Wabi. Why not cari satu vehicle yang baru? Saya nak malu ni sikit lah ni. Itu lebih ke pandangan pribadi. Bagi saya pertahankan Pakatan Harapan, perkuatkan untuk kita menyelamatkan negara. Sebab saya nampak selamat okey, saya setuju. Saya lihat bahawa kita macam juga Pakatan Harapan tak boleh disalahkan. Cuma kepimpinan yang ada di sekeliling tu yang menyebabkan manifesto tak tercapai. Rakyat berasa, rakyat marah ni bukan marah kat Pakatan Harapan dia, semua dia marah. Oh, ni dengan rapatan kuasa langkah syariton lah, bla 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 yang diruti, yang kedua dia kata tidak. Itu menyebabkan bahawa suasana politik mewarnai kepincangan otak rakyat. Okey, Wabi, ini minta. Ini saya punya netizen dia pelayar saya. Oh, ada soalan. 3-4 kali dia tanya ni, saya kena santuni jugalah, Wabi. Nama dia saudara apa? Aduh, dia tanya apa? Sekejap dia kata, apakah ada kesempatan sebelum PRU ini UMNO dengan PKR bersatu? Bersatu. Dia sebenarnya ni kita datang daripada satu pasukan. Kita ada pasukan. Pasukan ni bermaksud sesiapa saja kita undang untuk mengembalikan mandat rakyat. Itu tak ada masalah. Dan untuk PRU nya ke-15 itu bicara kedua, pasal 2. Pasal 1 sekarang ambil alih kerajaan dulu. Kemudian bila sampai pada pemilihan besok, kita jangan terperanjat kalau berlaku kecelaruan dalam percaturan untuk coalition ni. Jadi waktu ini waktu negara. Waktu ini negara perlukan sokongan solid untuk kita bina semula. Setuju. Cuma satu lagi memang saya tengok dari segi netizen, warga-warga netizen. Satu lagi saya nampak ini satu hurdle yang paling besar yang berkelumutlah pemikiran tu, iaitu tentang bila sebut parti keadilan ni, Wabi. Dia tidak boleh lari daripada wujudnya DAP. Tapi sebab dogma ataupun apa yang dijalankan sekian lama, okey, kita tidak boleh menerima DAP. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh meninggalkan DAP? Saya ingat kalau itu berlaku, saya ingat mudah rasanya. Tapi selagi ada DAP ni, Wabi. Mengimbau sejarah baliklah tahun 69 ketika Datuk Arun jadi Perdana Menteri besar. Yang membantu Datuk Arun jadi besar itulah DAP. Perak pula berlaku ketika ini untuk membetulkan pentadbiran Perak. DAP menyokong dalam persetujuan untuk menggantikan dengan Pementeri Besar UMNO pun. Bukan Menteri Besar daripada keadilan tu DAP dengan UMNO pun untuk melengkapkan 41 daripada sokongan untuk menolak Menteri Besar yang bekas Menteri Besar yang mantan yang lama. Jadi apa yang saya nampak ialah kalau dia boleh kerjasama dengan gerakan dan juga MCA, apa masalah dia? Cuma yang kita nampak ialah setiap kepimpinan kerajaan itu dilonggokkan dengan ketuanya. Mampukah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membendung perangai-perangai yang ada dalam DAP itu?
Saya percaya satu je. Hmm. Datuk Seri dilahirkan untuk menjadi pendamai kepada semua. Membetulkan keadaannya rosak. Dan apa yang berlaku pada waktu ini ialah Datuk Seri, kami tidak akan mengkhianati setia kawan. Nombor dua, kami nak pasukan yang kuat. Jadi pasukan kuat ini kita kena pastikan jentera, jeneral, kolonel dengan askar, soldiernya semua itu bersepadu untuk kita menenangi musuh. Musuh kita apa? Musuh kita penurunan ekonomi. Musuh kita apa? COVID-19. Musuh kita apa? Pengangguran. Musuh apa kita? Kemiskinan. Musuh inilah yang akan kita bendung bersama satu pasukan. Mengapa tidak? Jadi bagi saya, waktu ini, keperluan untuk menunding jari atau mengatakan apa yang Datuk Seri cakap tadi itu, menjurus kepada satu matlamat. Bina semula negara. Bina semula negara. Ya, sebab saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ini, soal kemiskinan rakyat begitu melebar. Dan tak tahulah, saya tak tahu, saya fikir-fikir, duduk menong-menong seorang. Saya kata, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, dia lahir dalam perjuangan politik ini, bertitik tolak daripada perjuangan isu kemiskinan di Baling. Ya, betul. Sama-sama masuk penjara. Betul. Jangan lupa benda begitu. Jadi sekarang ni negara pula dalam keadaannya begini. Jadi apakah? Sebab saya katakan bahawa sejarah itu berulang. Cuma saya katakan, mampukah Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani permasalahan-permasalahan racial. Itu politik rasis yang dicaturkan, yang dianjurkan oleh pimpinan-pimpinan, sebahagian dari pimpinan DAP, sebahagian, saya tak kata semua. Datuk Seri, Datuk tak marah saya. Saya nak celah sikit ni. Sebab kita santai. Okey, santai. Sebenarnya, Minum kopi dah habis. Kopi dah habis. Kopi ada, kopi lagi. Mana dia orang tak bagi minta. Kebergantungan juga kepada nawaitu, pada menteri itu sendiri. Kalau Perdana Menteri itu nak mecah belahkan, nak mengungkung kekuasaan dia, bergantung penuh pada perpecahan, dia buat perpecahan lah. Tapi kalau Perdana Menteri itu nak melihat negara itu maju, negara itu berperpaduan, dia akan pergi kepada perpaduan. Betul. Akhirnya ialah nawaitu itu di mana? Nawaitu tu di mana ya? Betul, Sri? Betul, saya setuju. Tak nampak gaya narrator kita malam ni, narrator kurang banyak kerja. Nak kopi YB. Datanglah, it's okay. 10 minit lagi. 10 minit Kenapa dihadkan perbicaraan kami berdua 10 minit? So I don't believe in this. Sebab kalau kita nak bercakap, sebab ini tentang borak dahsyat ni. Borak dahsyat. Betul. Ni, saya bukan senang berjumpa dengan Datuk Abdullah Sani, dan kami daripada dua parti yang berbeza. Betul. Kalau tak ada tu tak apalah. Makan kuih lah Wabi, ni kuih. Sila Wabi. Boleh tambah air lagi. Kopi tak ada nak buat macam mana, kesian Wabi. Tak apalah. Cuma Wabi, saya nak bercakap banyaklah kawan-kawan sana. Ni kalau kau tak mau tolak DAP, jangan haraplah nak bergabung dengan UMNO. Ini Saudara Mada Hashim. Ini saya punya pelayar-pelayar saya. Mereka juga mahu. Mereka bukan tak setuju untuk melihat perpaduan bangsa. Saya raikan pandangan semua. Mereka melihat. Saya raikan tapi matlamat kita adalah satu untuk kita bina semula negara. Warga UMNO juga sudah lenjan Wabi sebenarnya. Perkataannya lenjan. Bukan jeran ya, lenjan. Lenjan sebab adanya pimpinan-pimpinan, setengah pimpinan UMNO mementingkan diri dan mereka mengkhianati Wabi. Mereka khianat keluar parti, mereka khianat bersekongkol, mereka khianat menjadikan parasit dalam parti. Itu yang berapa dalam parti saya. Tapi sekarang ni dah masa pencucian. Kami sekarang ni 38 itu solid dengan Datuk Seri. Suci ke? Suci bersih. Dan kita tahu bahawa ada sesuci embun pagi. Dan saya melihat bahawa keperluan untuk parti-parti masing-masing untuk menjaga integriti masing-masing itu perlu. Betul. Itu yang perlukan. Ya. Kami dalam keadilan sudah bersiap siaga. Apa keberangkilan berlaku, kami dah mula. Dalam keadaan sekarang ni, mempelajari tentang penglihatan langkah syariah. Itu mengajar kami erti sebenarnya insan kepimpinan yang madani. Bukan disebut dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nas ini, ya ayuhal lazina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Betul. Madani, masyarakat madani era Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan. Saya petik itu sebab saya petik daripada banyak slogan beliau yang falsafahnya memberikan kesan pada waktu kita waktu itu dan yang sewaktu dengan saya. Dengan bajet berimbangnya. Dengan mimpi Nabi Yusuf, insan madaninya, mimpi Nabi Yusuf, simpan untuk ambil untuk setahun, simpan untuk 10 tahun. Ini falsafah yang kita kena pegang.
sebab matlamat untuk menganyakan diri dan keluarga itu tidak berlaku. Betul. Saya bersetuju sebab kita negara kita itulah kita rindu juga melihat Menteri Kewangan membentangkan belanjawan yang berimbang. Ya. Semua belanjawan yang berimbang ni kita tak boleh menafikan. Realitinya itu berlaku era waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Exactly. Tidaklah ada. Dan kalau you tengok rekod Datuk Seri, rekod dia pada 93 dengan 98, kita bayar hutang. Masya Allah, kita tak pernah fikir pun keadaan tu berlaku. Sebelum tu ambil hutang. Lepas tu tambah hutang. Dia sebabnya dia ni Kementerian Kewangan daripada Tun Tan Sri Sin pindah pada Tengku Razali Hamzah. So waktu itu negara di banner dia punya ekonomi melalui dasar ekonomi baru. Kemudian datang pula data pensuastaan. Bila datang pensuastaan, privatization, mengenepikan dasar ekonomi baru dengan Menteri Kewangan yang baru. Jadi akhirnya kita dapat bajet yang defisit. Kemudian sebelum itu berimbang. Sebelum itu waktu Datuk Razali membentangkan kewangan bajet negara masih berimbang lagi. Sebelum dasar pensuasatan. Bila adanya dasar pensuasatan privatization project ni menggantikan dasar ekonomi baru, masa itu Tun Daim sebagai Menteri Kewangan. Jangan lupa. Jadi ekonomi dibentangkan dalam keadaan yang bajet yang defisit. Kemudian tu Seri kopi saya habis. saya pahami juga. Kemudian datang pula Datuk Seri Anwar Ibrahim membina balik. Akhirnya kita dapat Surplus. surplus. Itu bajet berimbang itu. Zaman lain tak ada. Kita yang lain tak ada. Dengan syarat tu. Syaratnya ialah jangan ada rompakan, jangan ada pemunggahan, jangan ada kecurian, jangan ada kronisme. Hanya membolehkan wang itu hilang. Sebab itu saya bercakap semalam dalam saya punya live is KKN. Korupsi, kronisme, nepotisme. Exactly. Tidak ada jenayah kola biru yang korupsi. Tidak adanya kronisme. Kronisme ni bagi syarikat adik-beradik. Mak bapak belum baru jadi Menteri Kewangan, baru jadi menteri Bagi projek dekat inilah apa je. Jadi YB sebagai ahli parlimen, kenapa tak suarakan benda di baru parlimen? tahu. Alamak, baru cerita lepas bajet Datuk Seri. Itu yang saya kata. Sepatutnya YB dapat not. Okeylah. You have a ground sepatutnya YB. Lepas ni. Siap kau lepas ni. Baik, kalau kita melihat kepada figura Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan perbincangan kita sebentar tadi, dapat kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang berprinsip, orang yang berintegriti, yang menjadikan apa yang dikatakan itulah tindakannya. Yang paling layak. Yang paling layak sekarang ini. Dan kalau melihat kepada apa yang diceritakan, disampaikan oleh Datuk Seri juga tadi, mengiyakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah tokoh yang boleh kita jadikan sebagai pemimpin yang boleh menggabungkan PH dan UMNO ni. Ada juga tokoh lain. Tapi not the only one. Not the only one. Jadi masalah kita kalau kita kata the only one itu jadi I'm the law tu. Saya dah betulkan. Sebab dia berbukti betul, dengan pengawas selia keuangan setuju, yang baik. Setuju. Dengan kepribadian yang telah ditutup. Setuju. Tak ada, cuma bagi saya itu jangan kita pendewaan itu. Di Malaysia ni kita keyakinan lain. Keyakinan. Okey, jadi kepada pengakhiran kita untuk slot Borak Dahsyat kita pada hari ini ya. Jadi saya nak utarakan satu soalan yang mungkin saya berikan tempoh yang singkat sajalah untuk setiap panel mengulas ataupun membuat kesimpulan, yang mana soalannya sama saja. Okey, untuk sama ada kepada Datuk Seri dan juga Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Setujukah sekiranya saya katakan PH dan UMNO mempunyai dasar yang telah dibuat, namun pintu rundingan masih dibuka? Okey, masih dibuka untuk ruang kerjasama, dan apakah nasihat yang boleh disampaikan khususnya kepada ahli akar umbi yang resah di luar sana? Sebagai contoh, tadi pun Datuk Seri ada utarakan soalan netizen yang mana kalau tolak DAP boleh bekerjasama. Jadi kat situ kita nampak keresahan yang wujud di kalangan ahli akar umbi. Jadi mungkin
Yang Berhormat Dato' Abdullah Sani boleh mulakan dahulu. Soalan pertama jawapannya boleh. Boleh. Yang keduanya, Allah tidak akan merubah nasib kaum itu lah akan merubah nasib mereka. Betul. Demi masa depan, perancangan, kerangka, dasar perlu jelas. Matlamat untuk bina semula negara, selamatkan negara itu. Itu saya jawapan. Terima kasih. Okey. Jawapan saya mudah saja. Setiap persoalan itu ada pengakhirannya, ada formulanya. Tetapi yang paling penting, basicnya, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Pemimpin harus memimpin, bukan dipimpin. Pemimpin harus sentiasa melihat. Wabi wakil rakyat, dia kena ingat. Dia ada rakyat, berapa ratus ribu penipu. 125,000. Walaupun tidak 140,000, tapi mungkin 60,000 ataupun 70,000 yang mengundi you mewakili sebab you diadres sebagai ahli parlimen kapal. Jadi di parlimen. Jadi YB kena bertanggungjawab kepada 140,000 warga kapal. Sakit, pening, hidup senang mereka. Jadi saya itu dalam sekitar 300,000 lebih. okey, Wabi. Kalau itulah natijahnya, saya kata kita tidak ada Saya masalah. sambut cabaran dan juga nasihat daripada... Terima kasih, Wabi. You are my friend. Okey, terima kasih. Baik, jadi kepada kesimpulan yang kita dapat lihat pada perbincangan dalam Borak Dahsyat hari ini, saya sebenarnya ini adalah satu pengalaman yang baru bagi saya, yang mana belum saya tanya soalan, telah dijawab oleh kedua-dua panel, yang mana saling bersahut antara satu sama lain dan memudahkan kerja saya. Jadi kalau kita melihat kepada perbincangan yang kita telah lihat sebentar tadi, kita dapat melihat kerjasama ni boleh dibentuk, boleh diadakan dengan syarat masing-masing mengekalkan kepercayaan. Kepercayaan antara satu sama lain. Bak kata Datuk Seri tadi, tiada dusta. Tiada dusta di antara kita. Yang mana yang penting di sini, setiap pemimpin perlulah islahkan diri. Dan insya-Allah bila kita faham istilah islah itu sendiri, kepimpinan negara akan dapat menyusun negara ini dengan lebih baik lagi. Dan kalau berdasarkan kepada perkongsian, penceritaan, yang mana bagi saya ini adalah satu juga cerita baru yang saya dengar pada hari ini, melalui penceritaan daripada Datuk Seri dan juga Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Ini adalah satu peluang kepada kita bahawa kita ada kepimpinan yang boleh dibawakan ke hadapan, yang mana saya yakin sama ada PH ataupun UMNO ada pemimpin yang boleh kita tolakkan di hadapan. Namun bila kita faham islah, insya-Allah negara akan dapat dipimpin oleh orang yang betul, dan insya-Allah negara juga akan berada di landasan yang betul sehingga sampai satu peringkat yang mungkin kita boleh katakan Malaysia boleh maju dengan acuan sendiri. Itu dia. InsyaAllah. Jadi insya-Allah kepada peminat setia Borak Dahsyat, insya-Allah kita berjumpa sekali lagi dalam siri yang akan datang. Difahamkan ada sambungan siri kedua untuk tajuk yang sama. Jadi insya-Allah kita doakan semoga kesihatan diberikan kepada kedua-dua panel ini untuk terus berkongsi, terus memberikan pemahaman yang baik kepada kita, khususnya generasi muda pada hari ini yang seakan terumbang-ambing pada hari ini. Siapa nak sokong? Kan? Masing-masing mengatakan yang ini terbaik, yang ini terbaik, yang itu tidak baik, yang ini tidak baik. Kan? Jadi generasi muda dalam kekeliruan. Namun bila adanya panelis seperti Datuk Seri dan juga Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani, kita dapat pencerahan ini, dan semoga dengan pencerahan yang kita dengar pada hari ini dapat memberi satu wadah kepada kita. Dan insya-Allah kepada yang berminat, teruskan sokong, subscribe fanpage fanpage Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani untuk siri Borak Dahsyat yang akan datang. Semoga bertemu lagi pada masa akan datang. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.